Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Syafiqah binti Ali di PAKC 2011. Saya daripada kohort C Jun 2019. Okay, di sini saya pilih Head Start dan juga Montessori. Okay, kita bermula dengan Head Start dahulu, iaitu latar belakang program Head Start merupakan program yang terbesar di Amerika Syarikat pada tahun 1965. Ia merupakan program musim panas yang disediakan untuk kanak-kanak dari komuniti berpendapatan rendah. Sejak ditubuhkan sehingga 2003, Head Start telah memberi perkhidmatan kepada 21 juta kanak-kanak yang kurang kemampuan dari aspek ekonomi. Jadi dekat sini kita boleh nampak Head Start ni dia utamakan pada kanak-kanak ataupun daripada komuniti yang berpendapatan rendah. Di sinilah. Okay, dia juga dianggap sebagai pendekatan kerajaan yang melaksanakan program prasekolah dengan melibatkan ibu bapa. Okay, seterusnya adalah matlamat Head Start, iaitu Head Start telah menyediakan keperluan kesihatan dan juga bantuan makanan, memperbaiki kebolehan kanak-kanak dan juga keluarga mereka dalam aspek perhubungan berasaskan perhubungan kesihatan. Dan selain itu, kerjasama di antara ibu bapa dalam meningkatkan pertumbuhan kanak-kanak, iaitu kita tak bergantung dengan guru saja. Kita juga perlukan ibu bapa untuk join sekali. Maksudnya bekerjasama dengan guru untuk meningkatkan perkembangan kanak-kanak tersebut. Okay, seterusnya adalah kurikulum Head Start, iaitu menekankan pemeliharaan kesihatan diri, kecergasan fizikal, kemahiran hidup dan juga perkembangan bahasa dan aktiviti sains dan juga kemahiran nombor dan juga kemahiran sosial. Seterusnya adalah pelaksanaan kurikulum, iaitu kesetiaan pelaksanaan, pembangunan sokongan profesional dan juga penilaian berterusan pembelajaran kanak-kanak. Seterusnya adalah ciri-ciri kurikulum Head Start, iaitu penilaian berterusan sesuai untuk program kaki tangan kanak-kanak dan juga keluarga, khusus matlamat pembelajaran dan juga penglibatan ibu bapa. Tujuan utama Head Start pula adalah membantu kanak-kanak yang datang dari latar belakang yang kurang berkemampuan. Bermaksud dekat sini berpendapatan rendah lah. Membantu kanak-kanak agar pertumbuhan mereka di usia muda mengenal 3M, iaitu menggalakkan kemajuan ke arah pendidikan awal. Seterusnya adalah objektif program, iaitu mengukuhkan pertumbuhan kesihatan kanak-kanak, memberi perkhidmatan kesihatan, pendidikan dan juga nutrisi kanak-kanak, menghubung kanak-kanak dan juga keluarga kepada perkhidmatan masyarakat. Dan juga ciri-ciri program Head Start, iaitu penglibatan ibu bapa, tidak kira pembelajaran ataupun juga kurikulum, kesihatan, pemakanan, pendidikan, perkhidmatan sosial, ketidakupayaan dan juga kesihatan mental. Seterusnya adalah kelebihan Head Start ini adalah melaksanakan kurikulum yang menggalakkan perkembangan kanak-kanak dan menyediakan persekitaran pembelajaran yang menyokong pertumbuhan kanak-kanak dalam dominan berikut, iaitu dari segi bahasa dan juga literasi, pembangunan fizikal dan juga kesihatan, pembangunan sosial dan juga emosi, dan pendekatan kepada pembelajaran. Okay, ini adalah Head Start punya kurikulum. Dan seterusnya adalah Montessori, iaitu pendidikan Montessori yang diasaskan oleh Maria Montessori, iaitu daripada 1870 dan juga 1952. Maria Montessori merupakan seorang tokoh pendidikan di Rom, iaitu beliau mempunyai pengalaman mengenai pendidikan kanak-kanak yang terencah akal, dan pada usia 1899 beliau juga terlibat dengan penubuhan sekolah kanak-kanak cacat, iaitu di Rom. Di sekolah ini juga beliau menghabiskan masa selama 2 tahun
bersama rakan-rakannya bagi melatih guru-guru dalam kaedah pemerhatian dan juga pendidikan kanak-kanak terencat awal. Okey. Objektif kajian adalah ciri-ciri mengikut kajian yang dilaksanakan oleh Montessori, kita dapat melihat semua kanak-kanak berusia 3 hingga 6 tahun mempunyai ciri-ciri yang universal dalam kehidupan mereka. Iaitu, ciri-ciri yang dibahaskan oleh Montessori adalah 3 hingga 6 tahun kanak-kanak tersebut akan mempunyai absorbent mind. Selain itu, melalui peringkat umur yang sensitif, semua kanak-kanak ingin belajar melalui bermain dan juga bekerja, melalui pelbagai peringkat perkembangan dan ingin berdikari. Ini di dalam Montessori lah, sebab kalau Montessori ni adalah fully independence. Kalau bagi kanak-kanak yang starting daripada 3 tahun hingga 6 tahun, siapa yang masuk pembelajaran melalui kurikulum pendidikan Montessori lah. Dan seterusnya, kaedah mengajar model pendidikan Montessori juga adalah kaedah yang sesuai dengan masalah pembelajaran kanak-kanak, iaitu alatan mengajar yang disediakan perlulah mempunyai sifat-sifat khas supaya kanak-kanak boleh menggunakan diri mereka. Okey, dekat Montessori ni kita menggunakan peralatan pembelajaran iaitu kita panggil apparatus. Setiap pembelajaran mereka kita akan gunakan apparatus. Jadi mereka boleh bersentuh, ada sentuhan deria mereka untuk lagi mempercepatkan diorang punya ingatan, iaitu sensory teaching and learning. Kita menekankan pengajarannya lah, iaitu sensory teaching and learning dalam Montessori tersebut. Kaedah mengajar di sekolah Montessori juga mengutamakan latihan daya penglihatan, pendengaran dan juga sentuhan, yang macam saya cakap lah, pembelajaran diorang melibatkan apparatus, iaitu peralatan pembelajaran. Ini bertujuan agar kanak-kanak dapat mendapat pengalaman dan juga latihan menggunakan deria dengan cekap. Contohnya, kita ada sandpaper. Kita belajar kanak-kanak tersebut ABC, sounding of letters lah. ABC kan macam mana kita nak ajar mereka bunyi letters tersebut. Contoh, saya bagi contoh lah. Contoh ini adalah sandpaper. Sandpaper, dia akan berbentuk A. Dan A tu sandpaper. Dia kerasa sandpaper kan. So kanak-kanak ni dia akan bunyikan dia akan ikut, dia akan trace letter tu sambil dia cakap lah, maksudnya dia buat jadi dekat situ dia ada deria sentuhan, deria ingatan. Pada masa yang sama, benda ni lagi mempercepatkan kanak-kanak ingat bunyi tersebut.